Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak murid cikgu. Cikgu harapkan kamu semua berada dalam keadaan yang sihat. Jaga kesihatan ya, sebab tak lama lagi kita dah nak SPM dah ni. Okey, hari ni kita buat teknik menjawab yang sempoi je, yang senang sahaja, iaitu kertas 2 bahagian A. Okey, seperti yang kamu tahu, kertas 2 bahagian A ni kita ada 6 soalan yang diberikan dan kita perlu menjawab 5 soalan sahaja, dan masa yang terbaik yang dicadangkan untuk menjawab bahagian A ini ialah 10 minit. Jadi sekarang ni jom kita tengok soalan sempoi ni dan cikgu ajar kamu bagaimana cara untuk menjawab dengan tepat. Okey. Okey, kita tengok contoh soalan sempoi tu. Okey, contoh satu ni, ini adalah contoh soalan stimulus ataupun contoh soalan yang mempunyai rangsangan. Stimulus tu adalah rangsangan. Stimulus tu terdiri daripada teks, terdiri daripada gambar dan terdiri juga daripada rajah. Okey, ini adalah salah satu contoh soalan yang mempunyai teks. Dan apa sahaja maklumat yang dalam teks tu, cikgu galakkan supaya kamu garis. Kerana apa? Kerana di dalam teks itulah ada jawapan yang kamu boleh keluarkan dan tulis. Okey, kita tengok, kita baca satu persatu. Maklumat berikut berkaitan pengurus sumber perniagaan sebuah perniagaan. Puan Salbiah merupakan pemilik dan pengurus butik Salbiah di Shah Alam, Selangor. Butik ini menjual pelbagai koleksi pakaian muslimah. Pekerjanya terdiri daripada seorang pengurus pemasaran. Okey, kamu garis seorang pengurus pemasaran, seorang pengurus keuangan dan seorang pengurus operasi. Di samping itu, Puan Salbiah juga menggajikan 5 orang pekerja am untuk membantu pengoperasian butik. Persaingan yang sengit dalam perniagaan pakaian muslimah membuatkan Puan Salbiah menghadapi masalah pusing ganti pekerja yang tinggi. Okey, soalan A. Lakarkan struktur organisasi Puan Salbiah 4 markah. B. Jelaskan aspek pengelolaan sumber manusia yang dilakukan oleh Puan Salbiah. Dan yang C, cadangkan sistem penggajian yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, masalah apa yang dihadapi oleh Puan Salbiah ni? Okey, kalau kita tengok sistem penggajian yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut, masalah yang dihadapi ialah pusing ganti pekerja yang tinggi. Maksudnya pekerja dia selalu keluar masuk. Maksudnya kejap berhenti, kemudian masuk pekerja baru kerja sebulan 2 dan berhenti lagi. Okey, kita dah tengok ini. Kemudian kita dah garis pun contoh A ni, lakarkan struktur organisasi. Dia nak struktur organisasi, lakaran. Dan yang B pula, jelaskan aspek pengelolaan sumber manusia. Jadi dekat situ kamu dah faham dah, kamu dah tahu dah apa sebenarnya kehendak soalan yang dia nak. Dan jangan risau, jawapan tu semuanya ada di sini. Okey, sebab itulah cikgu suka kalau kamu menjawab soalan yang ada stimulus. Kenapa? Sebab jawapan memang dah ada dah dalam tu. Kamu tinggal ambil, olah dan tulis. Itu sahaja. Okey, jom kita tengok bagaimana cara penulisan jawapan untuk A terlebih dahulu. Okey, ini jawapan bagi soalan A tadi tu. Soalan A tadi apa? Dia tanya lakarkan struktur organisasi. Kita dah garis pun tadi kan, kehendak soalan dia lakarkan struktur organisasi. Kemudian markah yang diperuntukkan adalah 4 markah. Lakarkan struktur organisasi. Jadi kalau kita tengok tadi dalam soalan, dia ada bagi tahu Puan Salbiah ni dia ada seorang pengurus pemasaran, kemudian ada pengurus keuangan dan juga ada pengurus operasi dan dibantu oleh 5 orang pekerja am. Jadi melalui dalam teks tu tadi kita dah tahu dah ada 3 level
di dalam carta organisasi, struktur organisasi, yang mana yang ini kalau kita tengok ini adalah pengurus. Okey, level nombor 1 ini adalah pengurus. Okey. Kemudian level yang kedua ni pula ialah staf sokongan. Ini adalah level kedua. Level kedua ini adalah staf sokongan, dan yang ini adalah level yang ketiga, iaitu pekerja operasi. Jadi kalau beginilah cara penulisan kamu, maka kamu layak untuk mendapatkan 4 markah. Okey, kita tengok markah pertama dapat daripada sini, level pertama, dan kamu tulis pengurus. Markah kedua kamu dapat di sini, di level kedua ni kamu tulis pengurus pemasaran, pengurus keuangan dan pengurus operasi. Kemudian markah yang ketiga ni kamu dapat daripada level yang ketiga, iaitu tadi pekerja operasi, iaitu pekerja am seramai 5 orang. Dan markah yang keempat, markah keempat kamu akan dapat daripada sini yang kamu tulis ni, pengurus operasi yang kamu labeling di sini. Okey, pengurus keuangan, pengurus yang kamu nyatakan isi dalam dia ni, item dia tu. Okey, sekiranya begini kamu layak dapat 4 markah. Tapi harus diingat sistem permarkahan sekarang mempunyai penalti. Okey, penalti tu maksudnya apa? Penalti tu maksudnya tolakkan markah. Penalti tu tolakkan markah. Berapa banyak markah ditolak? Markah ditolak sebanyak 1 markah. Okey. Cikgu Padam teruk pula satu ni. Okey. So, jadi markah kamu akan ditolak sebanyak 1 markah. Dekat mana penalti itu dikenakan? Sekiranya kamu tidak menulis kepala ayat ini, maka kamu akan dikenakan penalti. Jadi, sebab tu cikgu selalu beritahu dekat kamu, tulislah kepala ayat ini. Inilah yang dimaksudkan dengan kepala ayat. Tulislah. Janganlah kamu tidak menulis. Sebab sayang sekiranya kamu tidak tulis kepala ayat ni, pemula ayat ni, sepatutnya kamu dapat 4 markah. Tapi kena penalti sebab tak ada ni, jadi tinggal 3. Bayangkan kalau katakanlah ada 5 soalan yang kamu kenakan dikenakan penalti. Dah 5 markah dekat situ hilang. Maksudnya kamu dah boleh turun grade dah, daripada grade A+ kepada grade A sahaja. Sayang kan? Okey, kita tengok pula jawapan seterusnya. Okey, ini pula jawapan bagi B. B tadi soalan dia minta apa? Okey, soalan dia minta jelaskan aspek pengelolaan sumber manusia yang perlu dilakukan oleh Puan Salbiah. Okey, markah yang diperuntukkan adalah 5 markah. Jadi bagaimanakah cara penulisan kamu? Macam biasa cikgu bagi tahu, jangan lupa untuk menulis kepala ayat. Inilah dia kepala ayat. Aspek pengelolaan sumber manusia yang perlu dilakukan oleh Puan Salbiah ialah yang pertama, meneliti semua sistem penggajian. Sebab tadi kan dia ada masalah pekerja dia ada yang keluar masuk dengan sangat cepat kan. Jadi Puan Salbiah ni perlulah teliti semula sistem penggajian. Kemudian pekerja yang tidak puas hati dengan gaji yang diberi. Sebab itulah pekerja Puan Salbiah ni selalu berhenti, kemudian masuk yang baru dan berhenti lagi sebab tak puas hati dengan gaji yang diberikan. Kemudian sistem gaji perlulah kompetitif. Okey, kemudian gaji yang diberikan mesti sama ataupun melebihi pesaing. Maksudnya, katakanlah ada juga butik di Shah Alam yang lain. Jadi Puan Salbiah ni perlulah mengetahui berapakah kadar yang sepatutnya gaji diberikan, gaji minimum. Okey, contoh kalau di Malaysia ini gaji minimum ialah 1,200. Okey, mungkin Puan Salbiah boleh memberikan banyak lagi insentif-insentif yang lain untuk memastikan pekerjanya kekal bersama dengan beliau.
Okey, membuatkan pekerja lebih bermotivasi. Okey, kemudian pekerja akan lebih setia sebab apa? Bila dia dah rasa termotivasi, pekerja akan lebih setia dan dia tak akan mencari pekerjaan yang lain. Kemudian sistem penggajian juga perlu adil dan mengikut kemahiran ataupun kepakaran ataupun pengalaman bekerja. Maksudnya kalau pekerja yang dah bekerja lama, maka Puan Salbiah perlulah memberikan gaji yang lebih sedikit ataupun berikan allowance yang lebih sedikit untuk mengekalkan kesetiaan pekerja beliau. Dan yang terakhir ialah ganjaran-ganjaran menarik juga perlu diberikan kepada pekerja ataupun kamu memberikan contoh ganjaran. Contohnya macam berikan kepada mereka allowance. Okey, lagi nak bagi apa lagi dekat pekerja? Kemudahan cuti, okey, mungkin penginapan. Itulah dia contoh-contohnya. Okey, sekarang kita pergi pula kepada soalan yang terakhir. Okey, seterusnya kita tengok pula C. C apa yang dia minta dekat sini? Cadangkan sistem penggajian yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tadi cikgu dah bagi tahu kan masalah dia adalah pekerja dia selalu pusing ganti pekerja yang tinggi, masuk kerja and then berhenti, lepas tu dapat lagi pekerja baru. Susah ya kalau begitu. Kenapa susah? Sebab kita perlu, bila pekerja baru datang, kita perlu memberikan mereka latihan. Jadi itu akan menambahkan lagi kita punya kos perbelanjaan. Okey, jadi apa yang dia perlu buat? Apa yang Puan Salbiah perlu buat? Okey, kita tengok jawapan yang pertama. Tapi seperti biasa, sebelum kita mula menulis ayat, pastikan biasakan diri kamu dengan menulis kepala ayat ini. Sistem penggajian yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut ialah daripada mana sebenarnya cikgu ambil kepala ayat ni. Tak perlu susah. Ambil je daripada soalan ini. Ambil je daripada sini. Kemudian tulis di sini. Untuk mengelakkan daripada kamu terkena penalti. Okey, kita tengok yang jawapan, antara pilihan jawapan yang nombor 1. Memberi gaji asas mengikut bentuk ataupun jenis tugas ataupun kepakaran / pengalaman dan kemahiran kerja. Okey, macam cikgu beritahu tadilah. Kalau kita pekerja kita tu mempunyai kepakaran dan pengalaman, maka kita perlulah berikan kepada mereka ekstra gaji sedikit untuk mengelakkan daripada, untuk mengekalkan mereka terus bekerja dengan Puan Salbiah itu tadi. Kemudian pengurus operasi gajinya lebih tinggi daripada pekerja am kerana bentuk, jenis tugas ataupun tanggungjawab dia besar. Okey, kalau kita tengok tadi dalam carta organisasi itu antara pengurus keuangan dengan pekerja, siapa yang melakukan tugas ataupun tanggungjawab yang lebih besar? Semestinya lah pengurus keuangan berbanding dengan pekerja operasi itu tadi. Okey, kemudian membayar allowance ataupun bayaran tambahan kepada pengurus. Beri contoh yang sesuai. Kemudian kamu boleh tulis juga jawapan memberikan faedah ataupun ganjaran yang sesuai yang melebihi pesaing. Macam katakanlah tadi tempatnya di Shah Alam. Jadi mungkin Puan Salbiah boleh menyediakan kemudahan asrama kepada pekerja-pekerja beliau, sebab di bandaraya kan, di Shah Alam harga sewa rumah mahal. Jadi apabila Puan Salbiah menyediakan kemudahan penginapan untuk pekerjanya, maka itu dapat meringankan beban keuangan pekerja beliau. Okey, kemudian kemudahan perubatan tempat tinggal, cikgu dah beritahu tadi. Kemudian memastikan caruman majikan untuk KWSP per keso dilaksanakan. Kemudian memberikan bonus kepada pekerja mengikut kemampuan perniagaan. Memastikan gaji pekerja melebihi ataupun sama dengan gaji minimum yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu sebanyak RM1,200. Dan yang terakhir, gaji yang diberikan perlulah menepati dengan kos sara hidup yang tinggal di Bandaraya Shah Alam. Sebab tu tadi kalau kamu tengok cikgu gariskan banyak perkataan-perkataan yang ada di dalam
teks tersebut. Jadi walaupun kamu tulis banyak, kamu tulis lebih, pemeriksa akan tanda dan markah maksimum yang diberikan adalah 5. Okey, tak apa, jangan sayang untuk menulis. Tulislah lebih kerana dikuatiri jawapan yang kamu diberikan, jawapan yang kamu beri tu sama ataupun berulang. Jadi kita ada banyak lagi pilihan option jawapan yang lain. Jadi jangan risau untuk menulis jawapan, tulis sahaja. Pemeriksa akan menanda buku jawapan kamu dengan baik. Okey, itu sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sempoi tapi padat. Okey, seperti biasa, perniagaan menjamin masa depan anda. Kenapa? Bukan sahaja untuk lulus dalam SPM, tetapi dengan ilmu perniagaan yang kamu ada ini sebenarnya dapat menentukan berapa income impian yang kamu nak pada bila kamu dah besar nanti. Jadi belajarlah perniagaan dengan bersungguh-sungguh. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi, kita jawab lagi soalan-soalan yang sempoi, yang relax dan yang senang. Okey, itu sahaja. Bye. Assalamualaikum semua.